Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamimi binti Sepian daripada unit I4 ambilan Jun 2019. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 iaitu pembentangan RPH bagi subjek PRKA 3012. RPH yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah RPH tahun 2 yang mana mata pelajarannya ialah pendidikan Islam bagi bidang sirah. Masa yang diperuntukkan bagi RPH ini ialah selama 30 minit. Tajuk bagi RPH ini ialah Nabi Muhammad sahabat sejati, dan pengetahuan sedia ada ialah murid-murid pernah mempelajari tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, standard kandungan bagi tajuk ini iaitu 4.3 yang mana mengaplikasikan iktibar dan meneladani kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sahabat. Seterusnya, standard pembelajaran iaitu 4.3.1 iaitu menerangkan maksud sahabat Nabi Muhammad. Seterusnya, 4.3.2 menjelaskan contoh sahabat Nabi dalam kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak dan hamba. Seterusnya, objektif pembelajaran. Selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, menerangkan maksud sahabat Nabi Muhammad dengan betul. Yang kedua, menjelaskan contoh sahabat Nabi dalam kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak dan hamba. Dan yang ketiga, dapat menyenaraikan contoh sahabat Nabi dalam kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak dan hamba selepas pembelajaran. Seterusnya, kemahiran berfikir bagi RPH ini ialah mengaplikasikan kepribadian Nabi Muhammad dalam kehidupan seharian. Dan bagi subjek ini telah gabung jalinkan dengan Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 88. Penyerapan ilmu iaitu dua, iaitu pertama, pendidikan moral iaitu menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan pelajar. Dan yang kedua iaitu sejarah yang mana mengetahui kisah sahabat Nabi. Seterusnya, penerapan nilai dalam RPH ini ialah menekankan beradab, berani, tekun, bersungguh-sungguh, bekerjasama, bertanggungjawab dan yakin. Seterusnya, EMK bagi RPH ini yang pertama ialah keusahawanan yang mana murid saling bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain. EMK yang kedua ialah teknologi maklumat dan komunikasi yang mana penggunaan slide interaktif, gambar dan juga video. Kemudian penilaian PDP yang pertama ialah lisan, iaitu soal jawab secara individu dan berkumpulan dengan bimbingan guru. Yang kedua ialah secara bertulis, iaitu lembaran kerja. Seterusnya, berikut merupakan bahan bantu mengajar yang digunakan bagi mengajar subtopik sirah ini. Yang pertama ialah gambar, yang kedua slide, yang ketiga video, yang keempat kotak beracun, dan yang kelima, lembaran kerja. Pengajaran ini akan dimulakan dengan mukaddimah yang mana memperuntukkan masa selama 2 minit. Iaitu dimulakan dengan doa, iaitu bacaan doa, mana aktivitinya ialah yang pertama, semua murid diminta oleh guru untuk membaca doa sebelum belajar dengan beradab. Doanya ialah Allahumma ftah alaina bihikmatika wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, yang bermaksud, ya Allah, bukakan kepada kami hikmatmu dan berikan kepada kami rahmatmu, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kedua, murid diminta oleh guru untuk duduk dalam keadaan selesa dan sopan. Penerapan nilai yang dapat dilihat dalam mukaddimah ini ialah adab berdoa. Seterusnya, set induksi. Masa yang diperuntukkan ialah selama 5 minit. Dalam set induksi ini menggunakan paparan gambar
Aktivitinya ialah yang pertama, murid diminta untuk memerhati dan menganalisis gambar yang dipaparkan. Yang kedua, murid bersoal jawab dengan guru tentang gambar yang dipaparkan di hadapan. Yang ketiga, jawapan murid dirumus dan dikaitkan dengan tajuk yang dipelajari iaitu Nabi Muhammad sahabat sejati. Antara soalan yang diajukan bagi seindaksi yang pertama, apakah gambar yang ditunjukkan di hadapan? Yang kedua, apakah hubungan yang terdapat di antara mereka? Dan yang ketiga, cuba kamu teka apakah tajuk yang bakal kita pelajari. Bagi bahagian seindaksi ini, kaedah yang digunakan ialah sumbang saran dan juga soal jawab. Nilai yang diterapkan ialah berani dan yakin. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah gambar. Seterusnya, EMK yang diterapkan ialah teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu penggunaan slide. Seterusnya, langkah 1. Masa yang diperuntukkan ialah selama 7 minit. Dalam langkah 1 ini, perkara yang diterangkan ialah maksud sahabat Nabi Muhammad. Aktivitinya ialah yang pertama, murid mendengar dan melihat video tentang maksud sahabat Nabi Muhammad. Yang kedua, murid diminta oleh guru untuk membaca maksud sahabat Nabi Muhammad secara serentak berdasarkan slide yang dipaparkan. Yang ketiga, murid dan guru saling bersoal jawab berkaitan maksud sahabat Nabi. Bagi langkah 1 ini, kaedah yang digunakan ialah penerangan dan juga soal jawab. Nilai yang ditekankan ialah tekun dan bersungguh-sungguh. Bagi langkah ini, bahan bantu mengajar yang digunakan ialah slide dan juga video. EMK yang diterapkan ialah teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu penggunaan slide dan juga video. Seterusnya, langkah yang kedua, masa yang diperuntukkan ialah selama 13 minit. Dalam langkah ini, menekankan berkaitan sahabat Nabi dalam kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak dan hamba. Aktiviti yang dijalankan yang pertama ialah beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk menyenaraikan sahabat Nabi. Yang kedua, murid ditunjukkan oleh guru tentang sahabat Nabi dalam kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak dan hamba berdasarkan slide. Yang ketiga, murid diminta oleh guru untuk menyenaraikan sahabat Nabi mengikut lelaki, perempuan, kanak-kanak dan hamba secara berkumpulan. Dan yang keempat, murid akan membentangkan hasil kerja berkumpulan. Kaedah yang digunakan bagi langkah 2 ini ialah perbincangan, yang mana murid-murid berbincang secara berkumpulan. Seterusnya, nilai yang diterapkan ialah nilai berani dan juga nilai bekerjasama. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah slide. Dan EMK yang diterapkan bagi langkah 2 ini ialah teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu penggunaan slide. Seterusnya ialah langkah 3. Masa yang diperuntukkan bagi langkah 3 ini ialah selama 10 minit. Bagi langkah ini, permainan kotak beracun telah dijalankan. Aktiviti yang dijalankan ialah yang pertama, murid diberi penerangan tentang cara ataupun peraturan aktiviti kotak beracun. Yang kedua, murid perlu memberikan kotak kepada kawannya apabila lagu dimainkan dan diteruskan sehingga lagu berhenti. Yang ketiga, murid perlu mencabut soalan di dalam kotak beracun dan melaksanakannya. Yang keempat, murid perlu menjawab soalan berdasarkan kertas yang dicabut. Seterusnya, antara soalan yang diajukan dalam permainan kotak beracun, yang pertama, apakah maksud sahabat Nabi? Yang kedua, nyatakan 3 contoh sahabat Nabi. Yang ketiga, siapakah hamba yang terawal memeluk Islam? Dan yang terakhir, adakah Ali bin Abi Talib merupakan sepupu dan juga menantu Nabi? Bagi langkah 3 ini,
Kaedah yang digunakan ialah soal jawab. Dan dalam langkah ini, nilai yang diterapkan ialah nilai berani dan juga nilai bersungguh-sungguh. Bahan bantu mengajar yang digunakan bagi langkah ini ialah kotak beracun. Seterusnya ialah penutup. Bagi penutup, masa yang diperuntukkan adalah selama 3 minit. Penutup terbahagi kepada dua, penutup kognitif dan juga penutup sosial. Bagi penutup kognitif, yang pertama, murid diminta untuk mengingat kembali isi pembelajaran. Yang kedua, murid diedarkan lembaran kerja oleh guru. Seterusnya, bagi penutup sosial, yang pertama, murid diingatkan supaya menghargai semua sahabat yang berada di sekeliling mereka. Nilai yang diterapkan bagi penutup ialah nilai tanggungjawab. Dan bahan bantu mengajar yang digunakan bagi penutup ialah lembaran kerja. Itu sahaja daripada saya berkaitan pembentangan RPH bagi pendidikan Islam bidang sirah. Sekian, terima kasih.